Bercakap mengenai hari ini, Hari Belia, sambutan Hari Belia yang dijangka berlangsung di Persada Johor International Convention Centre. Jadi kita nak bercakap mengenai usaha kita memperkasakan golongan belia ini. Jadi Syamirah, boleh perkenalkan tetamu kita? Betul, tetamu kita pada hari ini adalah Datuk Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin, iaitu ahli Majlis Penasihat MARA Corporation. Assalamualaikum. Salam. Jumpa duduk. Hari ini kita akan berbincangkan mengenai belia pemangkin sosioekonomi setempat. Dan sekarang ni seperti mana kita tahulah, kita negara dilanda pandemik COVID-19 dan disebabkan itu banyak golongan yang terjejas termasuk belia sendiri. Dan hari ini kita akan memfokuskan mengenai bagaimana usaha MARA untuk memperkasa ekonomi golongan belia ini. Jadi boleh mulakan dengan itu. Kita sedia maklum bahawa MARA sebuah agensi yang memperkasakan Bumi Putera. Dan bila kita bercakap tentang MARA, MARA sudah tentu boleh membantu belia Bumi Putera untuk orang kata memulihkan ekonomi mereka pasca COVID-19. Dan dari segi pembiayaan, memanglah MARA ni agensi pembiayaan yang memberi pelbagai jenis pinjaman. Kalau boleh saya senaraikan pelbagai jenis pembiayaan yang ada di MARA, seperti sebagai contoh program usahawan lepasan institusi pendidikan MARA belia yang dipanggil Putra. Putra menggalakkan penyertaan golongan belia lepasan universiti untuk masuk ke sektor peruncitan dan sebagainya. Dan ada juga banyak lagi skim-skim pembiayaan lepasan SEMA yang dipanggil skim pembiayaan perniagaan khas wanita dan wanita dan sebagainya. Dan selain daripada agensi pembiayaan, MARA juga memberi pengetahuan dan juga membina kemahiran belia melalui agensi seperti Giat MARA yang menawarkan pelbagai kursus-kursus jangka pendek dan sederhana untuk menambah kemahiran di kalangan para belia, supaya belia kita dapat, orang kata, selain daripada pembiayaan, tetapi mereka dapat juga menambah kemahiran, pengetahuan, supaya bila mereka nak menceburi dalam satu-satu bidang perniagaan, sebagai contoh, mereka sudah ada kemahiran yang lengkap untuk pastikan perniagaan mereka itu berjaya. Itu soal begitu. Hari ini kita sedia maklum merupakan Hari Belia Negara, walaupun disambut pada 15 Mei Saban tahun, tapi hari ini sambutannya diadakan pada 15 Ogos. Jadi mungkin Datuk boleh ketengahkan apa antara ciri yang perlu ada dalam kalangan belia ini untuk menjadikan mereka berdaya saing dan juga lebih proaktif dalam menerima cabaran sekarang ini, khususnya dalam tempoh pasca COVID-19 ini. Saya fikir kalau tanya saya apakah ciri-ciri yang perlu ada kepada para belia, ialah yang pertamanya rajin. Betul. Rajin untuk membuat sesuatu usaha untuk memajukan diri mereka, dan sifat sabar juga, orang kata, menghadapi cabaran. Dan kerana kalau kita cuba satu-satu usaha itu, kita gerakkan satu-satu usaha, tak semestinya ianya akan terus berjaya. Dan sabar itu penting. Kita kena tekun, terus istiqamah, menyelesaikan usaha-usaha yang kita susun itu. Dan yang paling penting ialah belia perlu ada ilmu pengetahuan. Ciri-ciri yang sangat penting. Kerana apa pun sekali kita nak berjaya, ilmu itu sangat penting. Ilmu kita boleh dapat dalam pelbagai cara. Sama ada dari segi orang kata pembacaan, ataupun yang paling penting pengalaman. Kita menghadapi sendiri pengalaman secara praktikal dalam satu bidang, dan saya yakin antara tiga ciri-ciri itu cukup signifikan untuk memastikan para belia kita terus dapat, orang kata, kejayaan, terutamanya dalam bidang yang mereka ceburi. Macam mana yang Datuk katakan tadi, belia perlu ada ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan tu jangan kita belia hanya menunggu untuk diberi, tetapi belia sendiri perlu mencari ilmu pengetahuan. Dan saya yakin selain ilmu pengetahuan, kemahiran juga penting untuk diterapkan bagi memberi satu ilmu pengetahuan untuk menjalankan perniagaan. Dan bagi MARA sendiri, tadi Datuk ada ceritakan mengenai antara
bantuan yang diberikan kepada golongan belia. Jadi peranan lain yang dilakukan oleh MARA bagi memastikan para belia itu mempunyai sifat kepimpinan ataupun sifat kepimpinan yang tinggi untuk menjadi usahawan. Bagaimana itu? Saya fikir selain daripada memberi pembiayaan dan juga menyediakan kursus-kursus untuk latihan dan sebagainya, MARA juga mempunyai pelbagai institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, Kolej Politek MARA, Uni KL, dan banyak lagi. Kolej MARA dan sebagainya. Ini adalah salah satu lagi cabang pendidikan yang mampu memberi nilai tambah kepada para belia. Dan kita lihat semua institusi pendidikan dalam MARA ini kebanyakannya sudah mendapat pengiktirafan daripada badan-badan antarabangsa. Saya ambil contoh Uni KL mempunyai kerjasama dengan British Malaysian Institute, BMI, dan juga GMI, German Malaysian Institute. Mereka mempunyai kolaborasi dengan institusi-institusi yang mendapat akreditasi di peringkat antarabangsa supaya setiap belia yang lahir daripada kilang MARA ini bukan saja boleh diterima di peringkat Malaysia ataupun kebangsaan, tetapi mereka boleh dipasarkan ke seluruh dunia, ke negara-negara maju untuk mereka pastikan bahawa bidang-bidang yang mereka sertai itu mampu mencipta kejayaan. Betul. Datuk, kita tengok sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini, kita tengok ramai golongan belia yang turun padang menunjukkan sifat kesukarelawanan mereka membantu golongan yang terjejas akibat daripada impak pandemik COVID-19 ini. Mungkin Datuk boleh terangkan apa antara peranan dan juga sumbangan belia untuk negara kita khususnya dalam pasca COVID-19 ini untuk membantu masyarakat lebih yang terjejas khususnya akibat pandemik COVID-19 ini? Saya lihat dalam tempoh COVID-19, pandemik COVID-19 ini, belia cukup agresif, cukup aktif membantu dari segi aktiviti kesukarelaan. Kita lihat bagaimana para belia melalui persatuan-persatuan belia ataupun secara individu bergerak mengumpul dana, bukan saja bergantung kepada kerajaan, tetapi belia juga mengambil inisiatif sendiri, berhubung dengan pihak swasta sebagai contoh, untuk mendapatkan dana dan juga tajaan bagi membantu dari segi barang-barang makanan, saluran-saluran kit makanan kepada mangsa terjejas. Bukan itu saja, mereka juga banyak membantu agensi kerajaan turun padang mengedarkan topeng muka sebagai contoh, dan juga mencari pembiayaan topeng muka. Ini saya lihat satu perkembangan yang positif, kerana di bahu belia lah orang kata sandaran kita untuk memastikan bahawa generasi yang lahir di negara kita ini tidak hanya mementingkan diri mereka, tetapi mereka ada satu sikap yang ingin membantu masyarakat, menyumbang balik. Instead of mereka tanya apa yang mereka dapat, sumbangan kerajaan ataupun negara kepada mereka, tapi kita nak lahirkan belia yang mempunyai satu kesungguhan untuk kembali menyumbang kepada pembangunan dan juga orang kata kesejahteraan rakyat Malaysia. Baik, Datuk. Mungkin Datuk ingin kongsikan sedikit harapan Datuk kepada golongan belia sempena dengan Hari Belia ini, baik daripada segi mereka untuk mengukuhkan ekonomi mereka sepanjang pandemik COVID-19 ini. Bagaimana? Sedikit harapan Datuk bagaimana? Saya berharap bahawa para belia dapat terus berfikir di luar kotak. Kita kena bertindak secara orang kata norma baru, cara yang lebih baru, kreatif, dan saya lihat satu antara perkara yang positif yang berlaku di semasa COVID-19 pandemik ini adalah budaya orang kata menguruskan kehidupan kita secara online. Kita lihat orang dah makcik-makcik pun dah mula beli makanan guna food panda secara online. Dulu mereka tak biasa benda ni. Dan saya lihat ini satu perkembangan yang baru yang belia kena ambil
peluang ini supaya belia yang ada di negara kita dapat cuba meneroka peluang-peluang ekonomi dalam bidang orang kata yang lebih sophisticated, lebih canggih untuk kesejahteraan ekonomi mereka. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin, Ahli Majlis Penasihat Mara Corporation atas perkongsian mengenai usaha untuk memperkasakan sosioekonomi belia, khususnya sempena sambutan Hari Belia pada hari ini. Dekad ini, dekad anda. Itu tema untuk sambutan Hari Belia untuk kali ini. Dan